Mulai 1 Januari 2025, syarikat pengendali teksi dan khidmat kereta sewa privat mesti memaklumkan kepada para penumpang, pemandu serta LTA sebarang gangguan yang menjejas perkhidmatannya dalam tempoh sejam ianya berlaku. Mereka juga perlu menyerahkan laporan mengenai usaha pembaikan menyusuli gangguan tersebut. Demikian perkongsian Menteri Negara Kanan Pengangkutan Nicole dalam satu catatan di Facebook. Langkah itu sebahagian daripada fasa pertama semakan sektor pengangkutan oleh Penguasa Pengangkutan Darat LTA. Perubahan termasuk melanjutkan jangka hayat bagi teksi bukan elektrik daripada 8 tahun kepada 10 tahun. Teksi berumur kurang 3 tahun perlu menjalani pemeriksaan kenderaan hanya sekali setahun, bukan lagi 2 kali seperti peraturan sedia ada. Sebaliknya, kereta sewa privat berusia lebih 10 tahun pula perlu menjalani pemeriksaan 2 kali setahun berbanding hanya sekali setahun buat masa ini. Aplikasi menempah kereta sewa privat juga dipertingkat untuk membolehkan penumpang meminta tempat duduk khas buat kanak-kanak atau ruang bagi menyimpan kerusi roda. Langkah-langkah baru itu bertujuan untuk mengurangkan gangguan kepada perkhidmatan serta menstabilkan bekalan bagi khidmat teksi dan kereta sewa privat. When it comes to the operations part of it, by being clear upfront on what is needed, it actually lessens the incidences, right, where there is actually driver-passenger mismatches. And it is important, right, that this is stated upfront so that both for the platform as well as the drivers, they know what to do when such orders come in. Golongan muda yang bakal menyertai tenaga kerja boleh mendapatkan bimbingan kerjaya daripada para pakar industri mulai awal tahun depan. Ini apabila inisiatif Relawan Penasihat Kerjaya bagi Pekerja Pertengahan Kerjaya Kelolaan Agensi Tenaga Kerja Singapura WSG diperluaskan untuk juga meliputi pemohon kerja baru. Program perintis yang dipanggil Polaris oleh VCA itu menyasarkan untuk membantu 500 pelajar melakar laluan kerjaya mereka. Sejak dilancarkan 4 tahun lalu, inisiatif VCA itu sudah memberi manfaat kepada lebih 7,600 individu. WSG menyatakan lebih 97% peserta turut mengesyorkan program tersebut kepada yang lain. Semasa mengumumkan program Polaris di acara penghargaan untuk para penasihat kerjaya, Menteri Negara Kanan Zaki Mohamad berkata langkah tersebut akan meningkatkan kesejahteraan kerjaya rakyat Singapura. This initiative also seeks to empower individuals in charting longer-term career pathways through career coaching and deepening one's knowledge and skills with insights on growth jobs and opportunities. So with this, Singaporeans can take proactive steps to improve their career outcomes through training, on-the-job learning, and even international career moves. Sekitar 1,200 pekerjaan berkemahiran tinggi bakal dicipta di Singapura apabila sebuah kilang pembuatan wafer yang baru siap dibina. Khususnya mereka yang berkelayakan dalam kajian dan pengembangan R&D serta wadah-wadah analitik yang didayakan kecerdasan buatan AI. Misalnya pekerjaan seperti ahli kimia, saintis data dan pakar teknologi. Kemudahan bernilai lebih $10 bilion itu milik syarikat Vision Power Semiconductor Manufacturing Company VSMC dijangka dapat memacu sektor elektronik di negara ini. Kilang baru itu akan membuat chip yang boleh digunakan dalam peranti untuk kenderaan elektrik serta produk elektronik pengguna seperti telefon bijak dan komputer riba. Kemudahan itu hasil kerjasama antara Vanguard International Semiconductors asal Taiwan dengan syarikat Belanda NXP Semiconductors. Berucap di Majlis Pecah Tanah Kemudahan itu, Menteri Kedua Perdagangan dan Perusahaan Tan See Ling berkata, para pembekal tempatan sedia ada dan yang baharu berpeluang untuk mengukuhkan hubungan dengan kedua-dua syarikat antarabangsa itu. The investment will also build stronger capabilities in our local suppliers, ranging from those supplying specialty gases, chemicals and consumables to those providing facilities and transport services. The new plan presents more and newer opportunities to deepen partnerships with existing local suppliers, whilst at the same time offering and exploring newer partnerships with new local suppliers.
Perdana Menteri Lawrence Wong rasmi dipilih sebagai Setiausaha Agung Parti Tindakan Rakyat PAP. Beliau Wong mengambil alih kepimpinan parti daripada Menteri Kanan Lee Hsien Loong yang memegang jawatan itu selama 20 tahun. Dalam senarai penuh pemegang jawatan dalam Jawatan Kuasa Eksekutif Pusat CEC ke-38 yang diumumkan PAP hari ini, SM Lee kini memegang jawatan selaku anggota dalam CEC. Selain itu, tiada perubahan besar dalam CEC. Encik Chan Chun Sing dan Encik Desmond Lee kekal sebagai penolong Setiausaha Agung, begitu juga jawatan pengerusi yang masih disandang Encik Heng Swee Keat. Encik Mas Agus Zulkifli terus memegang jawatan selaku naib pengerusi parti. Jawatan bendahari dan penolong bendahari masih dipegang oleh Encik Kee Shen Mugam dan Encik Ong Ye Kang. Manakala Encik Grace Fu dan Encik Edwin Tong kekal sebagai Setiausaha Penganjur. Selain itu, lagi 4 anggota baru dilantik masuk ke CEC. Mereka adalah Encik Desmond Chu, Encik Lam Pin Ming, Encik Ng Chee Meng dan Encik Sin Ann. Sebelum ini, Encik Chee Hong Tat dan Dr. Tan Si Leng sudah dilantik menyertai CEC sewaktu persidangan parti pada 24 November lalu. Mereka menyertai anggota lain CEC termasuk Dr. Vivian Balakrishnan dan Encik Indrani Raja. Harga COE ditutup bercampur-campur dalam bidaan pertama bulan Disember dengan premium motosikal merosot ke paras terendah sejak Mei tahun lalu. Harga COE bagi motosikal susut hampir $800 daripada sekitar $8,700 dalam bidaan lalu kepada sekitar $7,800 kini. COE kategori terbuka pula menjunam sebanyak $3,500 kepada sekitar $104,000. Sementara harga COE bagi kategori A meningkat lebih $4,000 kepada $94,000. Manakala COE bagi kereta lebih besar dan berkuasa tinggi dalam kategori B susut kepada sekitar $103,000. COE untuk kenderaan komersil pula meningkat hampir $1,300 kepada lebih $70,000. Kemahiran dalam teknologi terbaru yang digunakan dalam filem pecah panggung Hollywood akan disertakan dalam rangka kerja kemahiran yang diperbarui bagi industri media. Antaranya termasuk upayaan dalam generatif AI dan penerbitan maya seperti yang terdapat dalam filem Star Wars. Demikian diumumkan Menteri Negara Kanan Penerangan dan Pembangunan Digital Tan Kiat Hau di Forum dan Pasaran TV Asia siang tadi. Rangka kerja oleh penguasa media tempatan IMDA itu bertujuan menggilap bakat media di negara ini dengan menyediakan peta hala tuju sebagai panduan. As Asia's entertainment content industry grows, Singapore will be your partner to tell our stories to the world and for the world to discover the talents and gems here in Asia. Today, we are taking an important step to do so by investing in the future of media, our professionals, so that they are equipped with the right skills, technology, tools, and platforms to excel in this dynamic story. Rangka kerja kemahiran yang diperbarui itu menambah penerbitan maya dan kemahiran AI generatif ke dalam senarainya. Menurut sebuah studio penerbitan tempatan, AI generatif merupakan wadah yang dapat membantunya menghasilkan 15 filem setahun berbanding hanya 12 sekarang. Ini dapat dicapai dengan mengurangkan tugasan rumit seperti memperbaiki masalah audio selain menjana bahan yang dapat dijadikan ideal untuk memikat para pembeli. In the past, for example, to fix a problem in the post workflow, we might need a month to fix a problem. Now, with certain tools and softwares, we can reduce that amount of time to just a couple of days or a week. And that is great because then our specialists can spend more time to do the more creative stuff, to design the world, for example, to work with the directors.